Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana binti Abdul Razak. Saya adalah pelajar Ijazah Syariah Pentadbiran Kehakiman dari Unipsas. Okey, jadi untuk video kali ini saya akan terangkan mengenai apa itu miras. Apa itu miras, apa syarat-syarat dia, apa halangan dia. Okey, jadi untuk yang pertama kita mulakan dengan definisi ataupun maksud miras itu sendiri. Maksud miras atau boleh juga dikenali sebagai tarikah adalah suatu peninggalan atau pewarisan, yakni barang yang ditinggalkan. Dari segi istilah, mazhab Hanafi memberi maksud tarikah sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati, yakni harta, dan ia bersih dari hak orang lain. Manakala dari mazhab Hambali pula bermaksud hak yang ditinggalkan oleh si mati. Mazhab Syafi'i menerangkan tarikah sebagai setiap yang jadi milik manusia ketika dia hidup, kemudian dia mati, maka benda itu ditinggalkan. Dan akhir sekali mazhab Maliki menyatakan ia sebagai sesuatu hak yang boleh menerima agihan atau pembahagian sabit kepada yang berhak selepas kematian pemilik harta tersebut. Apa itu hak? Hak juga ada maksudnya, di mana mengikut pendapat Syafi'i, Maliki dan sebahagian dari Hanafi, hak ni ada 5, iaitu ad-diwanul ainah, iaitu hutang manusia, at-tajhiz, urusan pengemudian, ad-diwanul mutlaqah, hutang dengan Allah, al-wisayah, wasiat, dan hakul warisah, warisan. Kelima-lima hak ini diselesaikan mengikut urutan, maksudnya daripada hutang manusia, seterusnya pengemudian dan ke bawah. Maka di sini jelas pendapat ini menekankan bahawa perlu diselesaikan dahulu hutang dengan manusia sebelum menyempurnakan urusan pengemudian. Selesai memahami maksud tarikah, apakah pula rukunnya? Rukun pusaka ada 3, iaitu pewaris, waris dan juga apa yang diwariskan. Pewaris adalah orang yang mati dan orang lain berhak ke atasnya. Manakala waris bermaksud orang yang layak mengambil alih atau mendapat harta si mati disebabkan oleh sebab-sebab pusaka seperti hubungan suami isteri, kerabat dan lain-lain. Dan yang ketiga, di mana ini rukun yang paling penting, iaitu apa yang diwariskan. Kerana tanpa rukun ketiga ini, maka tiadalah yang dikatakan sebagai pewarisan ataupun pusaka. Apa yang diwariskan ini bermaksud segala apa yang dianggap harta oleh syarak dan ia ditinggalkan oleh si mati. Seterusnya adalah syarat pusaka, di mana terdapat 2 sahaja syaratnya. Syarat yang pertama adalah mati secara hakikat ataupun yakin bahawa pemilik harta itu telah mati. Dan yang kedua adalah memastikan bahawa waris atau penerima waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, kerana yang telah meninggal dunia tiada hak ke atas harta. Dalam pewarisan ni terdapat beberapa penghalang, maksudnya wujud ataupun berlaku sesuatu yang boleh menghilangkan keahlian pewaris yang sebenarnya layak untuk mewarisi pusaka. Apa penghalang dia? Ada 4 yang dinyatakan, iaitu hamba, bunuh, berbeza agama ataupun murtad ataupun ingkar perintah Allah, dan yang keempat iaitu berbeza negara yang jauh, sangat jauh. Bagaimana berlakunya pewarisan? Ada 3 sebab yang membolehkan pewarisan, iaitu perkahwinan, kerabat atau keturunan dan juga perhambaan. Perkahwinan iaitu hubungan lelaki dan perempuan hasil dari akad nikah yang sahih, yang masih ada, sama ada telah bersama ataupun belum ataupun khalwat. Maka jika meninggal salah seorang dari mereka, maka seorang lagi akan mewarisi pusakanya. Kerabat pula adalah hubungan yang wujud hasil dari kelahiran seperti anak, cucu, adik, kakak, abang dan lain-lain antara waris dan si mati. Dan yang ketiga iaitu perhambaan, di mana tuan kepada hamba mewarisi harta hambanya walaupun hambanya itu telah merdeka. Ini disebabkan oleh hambanya yang mati itu tiada pewaris sama sekali. Sebelum saya mengakhiri video ini, apakah kepentingan kita memahami ataupun mengetahui ilmu miras ini? Secara mudahnya, ilmu miras ini dapat menghalang kita daripada mengambil hak ataupun menganiaya hak orang lain. Syariat menggalakkan agar umat Islam mengetahui dan mempelajari ilmu miras. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya ia sebahagian dari ilmu dan ia adalah ilmu yang pertama akan dilupakan oleh manusia dan ia juga perkara pertama yang
yang akan ditarik dari umatku. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, jelaslah menunjukkan sesungguhnya agama Islam menggalakkan umatnya untuk mempelajarinya serta mengajarkannya. Semoga dengan memahami ilmu miras ini, kita sama-sama dapat menjauhi serta menghindari perbuatan-perbuatan yang dimurka Allah. Jadi dengan itu, sekian sahaja video daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.